Tajuk kedua di dalam bab 1 ialah pembuangan bahan sisa. Untuk tajuk ini, kalau awak boleh perhatikan, ada beberapa cara atau pengandalian untuk pembuangan bahan sisa dilakukan. Boleh dua jenis, iaitu bahan yang boleh dibuang di dalam sinki, dan kedua ialah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi semasa kita melakukan eksperimen, kita ada cara bagaimana kita membuang sisa yang kita gunakan. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki adalah bahan-bahan cecair atau larutan kepekatannya rendah, kepekatannya rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan juga bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki adalah bahan-bahan di mana jika asid atau alkali pun mempunyai kepekatan yang tinggi ini adalah sisa pepejal, tak boleh buang dalam sinki. Bahan yang mempunyai nilai pH kurang dari 5, iaitu keasidannya kuat, ataupun bahan yang lebih daripada 9 mempunyai kealkalian yang tinggi, tidak boleh dibuang dalam sinki. Begitu juga dengan sebatian pelarut-pelarut organik. Kemudian bahan kimia seperti asid, grease, minyak, cat minyak dan juga hidrogen peroksida, iaitu peluntur, tidak boleh dibuang di dalam sinki. Kemudian bahan toksik, bahan yang toksik tak boleh buang di dalam sinki. Begitu juga dengan logam-logam berat seperti plumbum. Bahan sisa organik seperti mikrob dan juga bangkai hewan juga tidak boleh dibuang di dalam sinki. Okey. Bahan buangan radioaktif, bahan radioaktif, okey, simbol dari sini tidak boleh buang dalam sinki. Bahan meruap tidak boleh buang di dalam sinki. Bahan reaktif tidak boleh buat di dalam sinki. Dan tajuk seterusnya adalah prosedur operasi standard, SOP. SOP pelupusan bahan sisa biologi. Sekarang ni SOP COVID kan. Bagaimana kita membuang bahan ke dalam bahan sisa? Prosedur operasi standard atau POS pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang diguna bagi tujuan menguruskan pelupusan sisa biologi di makmal. Jadi antara langkah-langkahnya, kalau kita kategorikan bahan buangan, ada kategori A, kategori B dan juga kategori C. Mari kita lihat. Okey. Kita ada kategori bahan sisa, jenis sisa biologinya, contoh dan cara pengurusan sisa biologi itu diuruskan. Jadi kita lihat yang pertama, kategori A. Kategori A ni adalah peralatan tajam seperti jari, jarum, bilah skalpel ataupun pisau ni. Masukkan ke dalam bekas-bekas sisa tajam tadi dan tidak di autoclave. Kemudian bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Itu kategori bagi peralatan A ataupun kategori A peralatan tajam. Untuk peralatan atau kategori B itu pepejal tidak tajam seperti sarung tangan. Okey. Kemudian kategori C ialah bangkai organ dan kategori D adalah bahan cecair. Mari kita lihat kepada kategori B, iaitu pepejal tidak tajam. Sarung tangan, tisu, medium culture. Bagaimana kita melupuskannya? Bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya, di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Selepas di autoclave itu dibasmi, kumankan. Bagaimana pula dengan kategori kalau sisa haiwan ataupun yang dimakmal atau haiwan uji kaji, ia dibalut dalam penyerap atau seperti kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya, disejuk bekukan supaya tidak busuk sebelum dilupuskan. Kemudian kategori yang keempat itu dari segi cecair, seperti darah, serum, dinyah kontaminasikan secara autoclave dan dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. Itu bagaimana kita melupuskan bahan seperti darah dan juga serum. Jadi inilah dia kategori bagi bahan sisa yang digunakan di makmal. Okey. Ini adalah bagaimanakah kita menguruskan. Okey. Bahan sisa tadi diasingkan mengikut kategori A, B atau C, di mana kalau di kategori A benda tajam tadi disimpan sementara di tempat yang selamat. Kemudian kalau kategori B dimasukkan ke dalam beg, contohnya diautoklafkan, kemudian masuk ke dalam beg yang kalis bocor dan juga diletakkan pada satu alat yang dipanggil autoclave itu ialah pada suhu 121 darjah Celsius, tekanannya 15 Pascal, kemudian selama 20 minit. Kemudian untuk kategori C dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Ini adalah untuk sisa haiwan dan
sesehewan digunakan ya. Lepas daripada itu ialah apa yang dilakukan ialah sisa yang telah dinyah kontaminasikan dimasukkan dalam beg biobahaya. Selepas disimpan semuanya dalam beg biobahaya, sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan, dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Kemudian tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal, disejuk sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Jadi bagaimana itulah SOP atau langkah-langkah prosedur yang perlu dilakukan apabila kita mengendalikan bahan sisa mak-mang. Ini adalah contoh beg plastik dan juga tong biobahaya digunakan untuk menyimpan bahan sisa. Dan jika berlaku kemalangan, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? Kemalangan di mak-mang ini sering berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian atau kejadian di luar jangka atau kurang kemahiran dan juga pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Jadi jenis-jenis ialah contohnya terkena serpihan kaca, eksperimen pecah tabung uji tercucuk di jari ataupun di badan. Kemudian kita terkena asid atau alkali, kali yang pekat bila kena dia boleh membahayakan. Kemudian seterusnya kemungkinan ada berlaku kebakaran kecil kerana kita menggunakan alkohol dan ataupun gas dan terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Jadi bila tindak balas logam reaktif berlaku, jadi dia akan menyebabkan kita dalam bahaya. Jadi jenis kemalangan bisa berlaku juga disebabkan termometer pecah, kemudian kebocoran gas, renjatan elektrik. Bagaimanakah kita mengendalikan? Semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Ini bahan kimia. Jadi apakah yang perlu anda lakukan? Pertama, segera maklumkan kepada guru, beritahu guru. Kedua ialah jadikan kawasan di mana berlaku tumpahan dan sebagainya sebagai kawasan larangan. Yang ketiga ialah sekat tumpahan, jangan biarkan dia merebak ke bahagian lain dengan menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Seterusnya ialah kaut tumpahan bahan kimia tadi. Kalau kita tak pasir itu kaut bersama dengan pasir. Dan seterusnya ialah kita buang ke dalam tong sampah dengan selamat atau di dalam beg. Sekiranya termometer yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri, merkuri yang dalam termometer tersebut. Tahukah anda tentang bahayanya merkuri? Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau akan berlakunya peresapan melalui kulit. Merkuri itu masuk melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Jadi merkuri ini boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan juga ginjal. Oleh itu, cara mengendalikan merkuri dengan selamat sangat perlu dititik beratkan. Apakah yang perlu dilakukan jika ada berlaku tumpahan merkuri ketika kita melakukan eksperimen di mamal? Jadi di sini kita ada termometer pecah. Ini ada termometer pecah. Kalau perhatikan di ujung ni, jadi sisa-sisa merkuri ini tidak boleh dipegang. Kenapa? Sebab merkuri merupakan bahan yang dipanggil sebagai logam berat ataupun yang beracun. Jadi apakah prosedur yang perlu kita lakukan? Mula-mula ialah kita tidak boleh pegang kan. Jadi segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Kemudian jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Selepas itu ialah tabur serbuk sulfur. Kalau tadi pasir kan, kalau bahan kimia lain kita guna pasir, tapi untuk merkuri kita gunakan serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Kemudian apa yang kita lakukan seterusnya di bawah tu ialah hubungi jabatan bomba. Jadi jangan sentuh, cikgu pun tak perlu pandai-pandai untuk mengaut dan sebagainya. Hanya bomba yang boleh membuang tumpahan merkuri tersebut.